Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama dan selanjutnya sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan usaha kita, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya masa kita adalah satu yang berharga. Tapi bila mana kita bagi untuk Allah Subhanahu wa taala, cari redha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta benda yang kita perolehi kita adalah milik Allah, dan apa yang Allah Ta'ala bagi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita adalah milik Allah hakikatnya, dan jika kita cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tingkatkan iman kita, takwa kita, mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan bukan sahaja di dunia, bahkan di alam akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Kuliah kita masih lagi di dalam bab zakat, rahsia dan segala yang berkaitan dengannya. Yang kelima, orang yang mengambilnya kerana kemiskinan juga hendaklah mengambilnya secukup keperluannya dan bukan dalam kadar yang menjadikannya kaya. Kita akan bincang bagaimana harta yang agak syubhah bila mana diambil, hendaklah diambil sekadar keperluan. Semuanya itu bergantung kepada ijtihadnya sendiri. Sifat warang ialah meninggalkan segala yang berlaku. Kita kena hati-hati di dalam setiap penggunaan harta benda. Harta yang kita ambil, yang kita bekerja, harta yang datang dan harta yang keluar. Hati-hati. Minta maaf, kita kena berwaspada setiap sesuatu yang masuk di dalam mulut kita, dari darah daging kita. Tidak berharta yang haram menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Walhamdulillah. Demikian juga anak kita, isteri kita, suami kita, cucu kita katakan mendapat tempiah daripada yang kita makan, dari darah daging kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu sumber yang haram, fannaru, neraka, aula bih, lebih layak. Dan khawatir apa yang dapat kita sifat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sesuatu yang syubhat pun patutlah sifat waraq, lebih kepada sesuatu yang penjagaan, waspada. Ingat saya bagaimana ibu dan ayah kepada Imam Bukhari rahmatullah alaih, Muhammad bin Ismail nama sebenarnya. Wahai Muhammad, kata ibu kepada Imam Bukhari, aku ibu kamu, ayah kamu. Kami tak pernah makan sesuatu yang syubhat. Nampak? Siapa Imam Bukhari? Subhanallah, tabarakallah. Mau kenal Imam Bukhari. Aswahul kutub ba'da Quran. Sahih tidak setelah Al-Quran. Imam Bukhari Sahih Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafalannya, kewarakannya, hadisnya, ribuan hadis dapat dihafal dengan sempurna. Ingatkan juga. Kenapa? Satu, ibu dan ayah dia jaga, dan dia juga turut jaga sesuatu yang syubhat. Justru sifat waraq ialah meninggalkan sekadar yang dia lakukan. Tak apalah, tak makan pun agak syubhat. Kenapa? Hati kita yang memfatwakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yastaftika qalbaka, hati kamu yang bagi fatwa. Maksudnya menentukan sesuatu yang agak syubhat ataupun sebaliknya.
Ulama bersisih pendapat dalam menentukan kadar kekayaan yang boleh menghilangkan kelayakan seseorang penerima zakat. Bagaimana dia? Ulama bersisih pendapat kadar kekayaan yang seorang itu hilang daripada layaknya mendapat zakat. Pendapat yang sahih ialah apabila dia memiliki harta yang mencukupi secara berterusan, sama ada daripada perniagaan, perkilangan, sewa hartanah dan lain-lain. Lebihan itu maknanya dia tak perlu. Tapi dia jika tidak mencukupi, dia masih lagi digolongkan di kalangan mereka yang berhak untuk mendapat zakat. Sekiranya dia memiliki harta yang hanya cukup untuk sebahagian keperluannya, dia boleh mengambil sekadar jumlah yang boleh menampung sebahagian dari keperluannya yang belum mencukupi itu. Kadar yang diambil itu hendaklah mencukupi untuk keperluan setahun sahaja. Tengok, setahun, dalam masa setahun dia ambil kadar, jangan melebihi. Tidak lebih daripada itu pun. Menghadkan tempoh setahun ini adalah kerana apabila berlalu 1 tahun dan hartanya itu telah habis, maka tibalah waktu untuk menerima zakat yang seterusnya. Sekiranya dia mengambil lebih daripada keperluan setahun, ia boleh menyusahkan golongan fakir miskin yang lain yang belum dirimanya pada tahun tersebut. Kita menjaga diri kita orang yang layak ataupun tidak dalam menerima zakat keperluan kita. Hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ambil terlalu lebih, kadar mencukupi. Demikian juga tentang harian kita. Tuan-tuan rahimahumullah, dunia adalah tempat keperluan, akhirat tempat tujuan. Jika di dunia kita, manusia, lelaki perempuan, tua muda, cuba usaha raih dunia, cari dunia, tak salah. Tetapi jika lari dari berjalan yang sebenar, melanggar perintah Allah, bahkan dunia adalah satu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dunia yang akan mendiami, di sana ada ujian Allah, kami lepasi insya-Allah. Harta benda merupakan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun lakum. Fitnah dunia, harta benda, anak ini adalah fitnah, ujian untuk kita. Lepasi ujian ini insya-Allah dapat kawal harta benda kita, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk harta benda kita, keluarnya harta benda kita. Seperti saya sebut banyak kali, kesalahan yang amat besar juga katakan di kalangan kita sebagai hamba, menganggap harta benda yang kita peroleh adalah hasil usaha kita dan kita membelanjakan ikut kemahuan kita. Salah. Apa yang kita belanja ikut kehendak Allah. Tengok apa Allah Ta'ala kata, tengok apa yang Rasul kata di atas pembelanjaan kita. Kita tidak ada hak di atas harta benda kita. Kita salurkan kepada sesuatu mencari redha Allah. Sedikit di sana ada keberkatan mencukupi. Jika tidak ada keberkatan, waliyahzubillah, ada tarikan sana, tarikan sini, ujian sana, ujian sini, Allah Ta'ala uji kita. Wallahu a'lam. Sunat sedekah, sunat kelebihan dan adab-adabnya. Kelebihan bersedekah amat banyak dan masyhur di kalangan orang ramai. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah alaihi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sekali baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhkhara. Maksudnya, siapakah di kalangan kamu yang menjalani harta warisnya lebih daripada hartanya sendiri? Kita ada harta, di sana ada harta waris. Siapakah dengan kamu yang menyayangi harta warisnya daripada harta dia sendiri? Qalu, sahabat menjawab, berkata, ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah,
ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilai, ma minna, tidaklah di kalangan kami ahadun seorang pun illa kecuali maluhu, harta bendanya, ahabbu ilai, amat dicintai disayangi oleh mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna malahu ma qaddama, sesungguhnya harta ni ialah apa yang dia belanjakan. Wa malu warisihi ma akhara, dan harta warisnya ialah apa yang dia simpan. Maknanya apa yang kita infak, apa yang kita belanja itu merupakan harta benda kita. Penjana mata kita pada malam ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan. 4 keadaan: makan, minum, pakai, keduniaan yang kita guna. Dah lepas dah. Yang keempat adalah akhirat kita, apa yang kita infakkan. Infak, anfiku, belanjakan, infakkan. Yunfik alaik, dibelanjakan ke atas kamu, ditambahkan untuk kamu. Banyak hadis Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk infak harta benda kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam As-Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim, tuan-tuan kita jumpa di dalam mana-mana hadis disebut kalimah Sahihain, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Kemudian daripada seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allahi illa tayyibu fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi summa yurabbiha bi sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabali. Man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi'adli, dengan kadar, tamratin, sebiji tamar, min, daripada kasbin, sesuatu usaha, tayyibin, yang baik, usaha dia, kerja yang halal, wala yas'adu, dan tidaklah naik pergi kepada Allah Ta'ala sedekahnya tersebut ila Allah, illa kecuali at-tayyibu, sesuatu yang baik. Fa inna Allaha yaqbaluha biyaminihi, Allah Ta'ala akan menerimanya dengan tangan-tangannya, biyaminihi. Jangan kita tidak tafsiran Allah Ta'ala ada tangan, tidak. Nak beritahu sesuatu yang baik diterima dengan tangan kanan. Nak beritahu di sini lebih kepada sesuatu yang baik. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Di sini lebih kepada ayat yang dikatakan mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Banyak ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sebagainya. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Adakah Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, duduk di atas kursi? Jika Allah Ta'ala duduk di atas kursi pada zahirnya, minta maaf, ini bermakna kursi lebih besar daripada Allah. Maha suci Allah, Allah Ta'ala akbar, Allah Ta'ala dialah yang maha agung, maha besar. Bagaimana mungkin maha suci Allah? Justru satu kesilapan, tanggapan yang salah. Allah Ta'ala duduk di atas kursi, cuma nak beritahu makam kedudukan yang tinggi. Demikian juga di sini Allah Ta'ala, fa inna Allaha yaqbaluha biyaminihi, Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanannya. Allah Ta'ala ada tangan? Tidak. Bersalah dengan makhluk. Nak beritahu betapa mulianya sesuatu amalan yang baik yang dilakukan, sehingga Allah Ta'ala dalam kata lain menerima dengan tangan kanannya, sesuatu simbolik. Summa, kemudian yurabbiha, Allah Ta'ala akan menjaganya, disahibiha, kepada tuan dia yang membelanjakan, yang mensedekahkan. Kama yurabbi ahadukum, sebagaimana seorang daripada kamu, yurabbi, membesarkan
menjaga faluwahu, anak kuda dia, hatta takuna mislal jabal, sehinggalah anak kuda itu membesar. Demikian juga sedekah daripada sebiji tanah yang agak kecil dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah taala sehingga mislal jabali, bagaikan satu jabal, gunung yang besar. Hadis yang menyebut inna sadaqata litutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis sawi. Inna sadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis sawi. Sesungguhnya sedekah itu memandangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inna sadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah kita hakikatnya boleh memandangkan kemurkaan Allah. Sebab itulah banyak kali kita dengar ulama-ulama kita menyarankan sebelum kita mulakan perjalanan hendaklah kita infak. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebut tentang infak kita boleh menyelamatkan kita daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut infak kita boleh memandangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan infak kita dengan sedekah kita, infak kita, bala tidak boleh melangkahi akan sedekah kita. Dalam Mishkat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis daripada Sayyidina Ali, badiru bis sadaqati, segeralah kamu di dalam sedekah kamu. Badiru, segeralah kamu di dalam amalan sedekah. Fa innal balaa la yatakhatta. Bala Allah, musibah daripada Allah, la yatakhatta, tidak boleh melangkah akan sedekah kita. Allah Taala. Di sini lebih kepada sedekah kita boleh memandangkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u an mitatis su'i, dan waktu yang sama boleh pelihara diri kita daripada kesudahan yang buruk, su'il khatimah, sesuatu yang buruk, lebih kepada kematian kita. Hadis yang lain pula menyebut, maksudnya bersedekahlah kamu, sesungguhnya sedekah itu akan menembus kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesaan ataupun galakan untuk kita infak harta benda kita kepada jalan Allah. Daripada Buraidah katanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma yukhriju ahadun syai'an minas sadaqati hatta yafukka anha lahyai sab'ina syaitanan. Maksudnya apabila seorang daripada kamu mengeluarkan sesuatu daripada sedekah infak kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tulang raham 70 ekor syaitan akan terpisah dan tercabut keluar. Ma yukhriju ahadun syai'an minas sadaqati, tidaklah mengeluarkan seorang daripada sedekah, keluar sedekah sehingga membuatkan syaitan itu hatta yafukka anha lahyai sab'ina, tulang raham sab'ina syaitanan, 70 syaitan akan terpisah, akan tercabut. Nak beritahu betapa sedekah kita itu boleh memberi terbiah kepada syaitan, dan kita lebih datang kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, satu riwayat bahawa seorang rahib ahli ibadat telah beribadat selama 60 tahun di biara, tempat dia muslah. Pada satu hari dia turun dengan berbekalkan sekeping roti. Di pertengahan jalan datang seorang perempuan menggodanya dan akhirnya berzina dengan perempuan tersebut. Sejurus selepas itu dia meninggal dunia. Sebelum mati dia sempat memberikan rotinya itu kepada seorang peminta sedekah yang datang meminta darinya. Ketika hari perhitungan, pahala amalannya selama 60 tahun itu diletakkan di sebelah timbangan dan kejahatannya diletakkan di sebelah yang lain. Satu dacing kebaikan ibadat 60 tahun, satu dacing timbangan kejahatannya. Ternyata bahawa timbangan kejahatannya lebih memberati. Kemudian diletakkan pahala sedekah sekeping roti tadi
bersama dengan amal baiknya, lantas timbangan amalan kebaikannya lebih memberati daripada timbangan kejahatan. Tengok, satu sedekah kita, satu keping roti kita yang disedekahkan meningkatkan amal kebajikan seseorang. Sedekah kita tak nampak sesuatu yang mulia. Kita pernah dengar satu kisah yang masyhur di dalam Riyadhus Shalihin, ada menyebut seorang wanita bariyah yang buruk akhlak dia, yang jahat, di padang pasir, panas membara, berjalan terjumpa dengan satu telaga. Di luar telaga ternampak anjing terjejas-jejas lidah, hampir kematian tentang apa? Kehausan dia. Oleh perempuan tersebut, dia usaha walaupun tidak ada apa-apa. Dikatakan dia telah menggunakan sepatu dia telah turun daripada telaganya, tidak ada timba, tidak ada tali. Usaha juga kita dapat bayangkan di padang pasir telaga yang amat dalam. Usaha dengan penuh kekuatannya dia turun dengan apa? Adalah tangga-tangga terbisa bahagian tepinya. Bukan saja sekali menggunakan gigi dia, menggigit akan sepatu dia bagi kepada anjing berulang-ulang kali. Apa jawab Nabi SAW dalam hadis tersebut? Baginda menyatakan apa? Zahirnya perempuan tersebut bagi air kepada anjing. Hakikatnya dia telah tebus daripada neraka Allah SWT. Perempuan yang jahat, anjing, kategori najis mughalazah, kena sama 6 air biasa, 7 yang ketujuh adalah air tanah. Dengan amalan yang sedikit, subhanallah, tabarakallah, di sana ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah telah mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Maksudnya sedekah tidak akan mengurangkan harta benda. Ma naqasat sadaqatun min malin. Yakinlah kita bahawasanya sedekah kita tidak akan mengurangkan harta benda. Allah banyak sedekah, lagi banyak harta benda. Sebab itulah syaitan menjanjikan kefakiran, tarik kepada kemungkaran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kita sedekah, kata syaitan, kamu fakir. Kamu sedekah, kamu akan miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, kamu fakir. Nampak? Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan wallahu ya'idukum maghfiratan, keampunan. Sedekah di sana ada keampunan Allah. Wa fadla, kurniaan, kata ulama, fadla adalah jannah, kita mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita. Itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipukul dengan ayat Quran, Allahu akbar. Mereka terpanggil. Banyak cerita yang kita dengar, yang kita baca. Dan kalau kita baca lagi dan lagi, kita dengar lagi dan lagi, insya-Allah akan menutup pintu hati kita bagaimana terpanggilnya mereka melakukan infak pada jalan Allah. Kita pernah dengar kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anak kepada Amirul Mukminin yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Banyak riwayat menyebut Abdullah bin Umar di antara sahabat yang mana kehidupannya mirip kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas wafatnya baginda, pernah satu hari Abdullah bin Umar panggil pemuda-pemuda, "Hai, kamu datang sini, aku nak ajar kamu bagaimana wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari Abdullah bin Umar jatuh sakit. Kemudian dia beritahu kepada
khadim dia. Biasanya seorang ulama, seorang yang ahli, dia ada khadim dia. Nabi Allah Musa AS juga mempunyai khadim, Yusha bin Nun. Qala li fata atina wada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Bawa datang wada'ana, sarapan kita, makanan kita. Setiap ulama dia ada khadim yang khidmat baginda. Banyak Ibn Abbas yang khidmat pada baginda. Demikian juga Abdullah bin Umar. Wahai khadim, aku terlalu sangat nak makan ikan. Susah nak dapat ikan. Cari ikan, satu hari cari ikan tak jumpa, pergi pasar sana, pasar sini tak jumpa. Akhir sekali alhamdulillah dengan bantuan sahabat, ikan didatangkan. Isterinya alhamdulillah sudah dapat ikan, dimasuk gulai. 3 rasa lah katakan. Bila mana nak dihidangkan di depan Abdullah bin Umar dengan roti dan sebagainya, tiba-tiba terdengar ketukang pintu. Assalamualaikum. Oleh Abdullah bin Umar beritahu, wahai khadimku, tengok siapa di luar sana. Diberitahu kau minta sedekah, mesti nak sesuatu untuk dimakan. Oleh Abdullah bin Umar, wahai sahabat, wahai khadimku, hendaklah kamu bagi ikan ini kepada si fakir tersebut. Subhanallah, tabarakallah. Lalu berkatalah sahabat, anak muda, wahai Abdullah, wahai Tok Guru, begitu susah kita nak dapatkan ikan. 1 hari, 2 hari nak dapatkan ikan. Ikan dah dapat, dah dimasak gulai katakan. Baru tu Tuan Guru nak makan, banyak lagi perkara-perkara yang lain boleh diberi, diinfak. Roti ada, biskut pun ada, kek pisang pun ada, kek lapis Sarawak pun ada, contoh yang lebih mudah. Lopak tikam pun ada, boleh diberi, boleh dibagi. Apa jawab Abdullah bin Umar? Jawapan yang paling baik. Wahai kamu, aku terpanggil dengan juzuk yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak mencapai kebaikan yang sempurna. Al-birra, kebaikan yang sempurna, hatta sehinggalah kamu tunfiqu, membelanjakan mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Wahai kawan-kawan sahabat-sahabat, sekarang ini Abdullah bin Umar terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu nak makan sangat ikan, terlalu cintakan ikan, terlalu hajat dia untuk makan ikan. Justru ikan adalah makanan, sesuatu yang utama dan patut diinfakkan. Nampak seorang sahabat terpanggil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka nampak terpanggil apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah pernah berkata bahawa para sahabat telah menyembelih seekor kambing. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya minha." Qalat, "Ma baqiya minha illa katifuha." Qala, "Baqiya kulluha ghayra katifiha." Pernah terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat telah menyembelih kambing, dan kambing 1 ekor telah dihadiahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang menerima hadiah sumbangan seekor kambing, maka Aisyah simpan, dan tiba-tiba datang seorang fakir miskin, diberi, datang diberi, datang diberi. Sehinggalah Nabi SAW balik daripada musafir, ditanya, "Wahai Aisyah, apa yang ada?" Jawab Aisyah, "Ma baqiya minha
Nabi tanya, wahai Aisyah, ada sesuatu yang masih tinggal? Ma baqiya minha? Bila mana diberitahu, wahai Rasulullah, tadi ada seorang hamba Allah bagi seekor kambing, dan aku telah terima dengan hati yang senang, hati yang terbuka. Terbitlah hadis ini, ma baqiya minha ya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tinggal? Masih berbagi ke? Qalat, Aisyah jawab, ma baqiya minha, ma tidak ada baqiya minha yang tinggal, tidak ada yang tinggal minha daripada seekor kambing itu, illa kecuali katifuha, bahagian bahunya sahaja. Ada di meja sana, tidak ada apa-apa dah, ada bahunya sahaja. Jawab Nabi SAW, subhanallah, qal, jawab baginda, baqiya kulluha, yang bakinya semua tertinggal, ghayra katifiha, kecuali sebenarnya semuanya masih ada, itu yang kekal. Ghayra katifiha, kecuali bahagian bahunya. Apa maksud di sini? Wahai Aisyah, apa yang kamu infakkan itu yang kekal. Kamu kata yang tinggalnya adalah bahagian bahu, memang pun, tetapi hakikatnya yang tinggal, yang kekalnya adalah segala-galanya kecuali ghayra katifiha, bahunya sahaja yang maknanya yang masih lagi berbagi. Jikalau kamu bagi, hakikatnya kita dah dapat segala-galanya hasil daripada infak kita. Banyak sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka terpanggil untuk infakkan harta benda mereka, perlombaan di kalangan mereka. Ibadat mereka bukan saja dengan manusia, dengan sahabat, bahkan dengan binatang. Pernah Abdullah bin Ja'far, seorang dermawan, Ja'far bin Abi Thalib, yang dikatakan banyak harta benda dihabiskan untuk infak. Satu hari dia telah berjalan melalui satu kebun. Dia lihat seorang perempuan dalam kebun yang bersihkan kebun. Waktu yang sama dia lihat perempuan tersebut yang berbangsa Habsyi, kulit hitam, telah bagi sekeping roti kepada seekor anjing. Dia perhati, tengok, habis satu keping roti, anjing itu lapar, bagi satu keping yang lain. Kemudian habis keping yang kedua, bagi satu keping yang lain, 3 keping. Kemudian Abdullah bin Ja'far masuk dalam kebun, jumpa, wahai perempuan, apa yang kamu dapat hariannya? Tuan, saya dapat 3 keping roti untuk makanan dengan hari saya. Kenapa kamu bagi kepada anjing 3 keping roti? Mana bahagian kamu? Tuan, musim panas, di padang pasir, anjing tidak ada di sini. Saya tahu, yakin anjing datang daripada kawasan yang jauh, bukan anjing sini. Anjing tidak ada di sini dan dia terlalu lapar. Sanggup kamu bagi 3 keping roti kepada anjing? Saya sanggup. Bagian kamu, apa salahnya saya berlapar untuk seketika demi untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah Taala maksud saya. Ya. Banyak di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, itu seorang hamba. Dengar yang demikian, esoknya Abdullah bin Ja'far datang kepada tuan kepada perempuan tersebut. Dia merupakan hamba. Wahai kamu, aku ingin beli kebun kamu dan hamba kamu. Kenapa? Terlalu baik, jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di kalangan sahabat-sahabat, bukan sahaja sahabat-sahabat, bahkan sebagai hamba pun mereka, hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Umar satu hari dalam perjalanan musafir, satu tempat dia telah berhenti dengan kawan-kawan dan satu rombongan. Hidangan telah dibentang. Ketika menjamak juadah makanan, tiba-tiba kelihatan seorang pengembala dengan kambing bili-bili dia.
oleh Abdullah bin Umar diajak, wahai kamu kepada mari datang bersama-sama kami makan dan minta maaf saya berpuasa. Mana pergi kamu puasa? Kata gembala tersebut, ingat saya firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu, minumlah kamu dengan penuh kenikmatan dengan sebab hari-hari yang berlalu fil ayyamil khaliyah, hari-hari yang kosong, maknanya di dunia kamu lapar ni. Allahu akbar. Panah tu Imam Bakar, panah tu kamu masih lagi berpuasa. Dunia lah untuk saya, penuhi segala amalan-amalan saya. Wahai kamu, siapa kamu? Saya sebagai pengembala. Tuan saya ada di rumah. Oleh Abdullah bin Umar ini menguji akan keimanan pengembala tersebut. Boleh atau tidak sembelihkan kepada kami seekor kambing dan kamu boleh berbuka puasa. Kamu boleh bagi alasan yang kambing kamu dimakan oleh sedekah. Jawab sikit pengembala, wahai tuan, wahai kamu, bagaimana saya boleh gunakan alasan-alasan 1001 macam alasan, sedangkan Tuhan kepada Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang saya lakukan. Bagaimana mungkin saya boleh beritahu serigala makan akan kambing-kambing? Nampak takwa dengan Allah. Nak beritahu di kalangan sahabat orang yang mana hamba saya pun takwa mereka dengan Allah. Oleh ini Abdullah bin Umar jumpa tuan pemilik kepada pengembala kambing, wahai kamu, aku nak beli hamba kamu, pengembala kambing. Sahabat lebih kepada infak harta benda mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baqiya kulluha ghairu katifiha. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Adat-adat sedekah pula adalah sama dengan adat-adat yang telah disebutkan dulu di dalam masalah zakat. Wallahu a'lam. Yang kita lebih insya-Allah. Dan kita tengok mungkin ada sebahagian daripada soalan-soalan di kalangan tuan-tuan puan-puan yang hadir. Wallahu a'lam. Kita pergi pada Pasal 75, adat-adat sedekah pula adalah sama dengan adat-adat yang telah disebutkan dahulu dalam masalah